bab tentang iksal, yang ini berjima dengan bersetubuh dengan tidak terkeluar air mani. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Sahal dari Ubay bin Ka'ab, beliau memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ja'ala dzalika rukhsatan linnas, membenarkan cara itu sebagai kelonggaran atau untuk kemudahan orang ramai di permulaan Islam, kerana sedikitnya pakaian yakni pada ketika itu. Kemudian baginda memerintahkan supaya mandi dan melarang dari berbuat demikian. Abu Dawud berkata, maksud baginda yakni melarang dari berbuat demikian itu ialah air, kerana air, yakni mandi kerana terkeluar air mani. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, katanya Ubay bin Ka'ab menceritakan kepadaku bahawa fatwa yang selalu mereka berikan ialah mandi baru wajib apabila terkeluar air mani. Itu adalah suatu kelonggaran yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permulaan Islam. Kemudian baginda memerintahkan selepas itu supaya mandi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, "Idza qa'ada baina syu'abiha al-arba'." Apabila seseorang telah berada di antara empat cabangnya, yakni empat cabang perempuan, dan wa alzaqal khitan, dan dia alzaq, melekatkan khitan kepada khitan, maka wajiblah mandi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi baru wajib apabila keluar air. Abu Salamah mengamalkan begitu, yaf'alu dzalik, melakukan begitu. Babun fil junub ya'ud, bab orang berjunub ya'udu, mahu mengulangi persetubuhan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi pada suatu hari kepada isteri-isterinya, yakni pergi menyetubuhi isteri-isterinya dengan hanya mandi sekali sahaja. Abu Dawud berkata, demikianlah Hisham bin Zaid telah meriwayatkan dari Anas, dan Ma'mar telah meriwayatkan dari Qatadah dari Anas. Salih begitu juga, Salih bin Abil Akhdar meriwayatkan dari Zuhri, semua mereka meriwayatkan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab wudu kepada orang yang mahu mengulangi yakni persetubuhan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Rafi' bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi pada suatu hari kepada beberapa orang isterinya, yakni dengan maksud bersetubuh. Yaghtasilu 'inda hadhihi, baginda mandi di rumah istrinya yang ini, dan mandi pula di rumah istrinya yang satu lagi, dan seterusnya. Qala, perawi berkata, yakni Abu Rafi' berkata, saya pun berkata kepadanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak hanya mandi sekali sahaja? Qala, baginda menjawab, hadza azka, ini lebih menyucikan, lebih mewangikan, dan lebih membersihkan. Abu Dawud berkata, hadis Anas lebih sahih dari hadis ini.
Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW sabdanya, apabila seseorang dari kamu mendatangi istrinya, yakni menyetubuhi istrinya, kemudian dia mahu menyetubuhinya lagi, maka hendaklah dia berwudu di antara kedua persetubuhannya itu, hendaklah dia berwudu. Babul junub, babun fil junub yanamu. Bab orang berjunub mahu tidur. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau berkata, Umar bin Al-Khattab telah menyebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau mengalami janabah, beliau berjunub pada waktu malam. Yani apakah harus dilakukannya? Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, tawadda, berwuduklah dan basuhlah kemaluanmu, kemudian tidurlah. Bab orang berjunub mahu makan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, katanya, sesungguhnya Nabi SAW bila mahu tidur, apabila mahu tidur dalam keadaan berjunub, baginda akan berwudu seperti wudunya untuk sembahyang. Dengan sanad satu lagi Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Mubarak, dalam riwayat ini ada tambahan, yaitu apabila baginda mahu makan dalam keadaan berjunub, baginda akan membasuh kedua belah tangannya. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Yunus, tetapi dia menjadikan kisah makan ini sebagai kata-kata Aisyah, yang terhenti kepada Aisyah, bukan sebagai riwayat yang marfu'. Tetapi Salih bin Abil Akhdar meriwayatkan dari Zuhri sama seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, cuma dia berkata dari Urwah atau dari Abi Salamah. Auza'i telah meriwayatkan hadis ini dari Yunus, dari Zuhri, dari Nabi SAW, seperti yang telah dikemukakan oleh Ibnu Mubarak. Babun fil iksal. Ini tentang junub pula ni, hadas besar. Hadas besar. Baru ni tentang madhi. Ini artinya apabila terkeluar air mani pula, bagaimana hukumnya? Bab tentang iksal. Iksal itu apa? Ada beberapa bentuk. Satu darinya ialah seseorang yang bersetubuh, dia lesu, lepas tu dia lesu, lemah lah, lalu berhenti tanpa terkeluar air mani. Satu, itu satu bentuk. Satu lagi iksal, satu lagi bentuk iksal, iaitu bersetubuh apabila nak keluar air, dia keluarkan kemaluannya itu, dan airnya terkeluar di luar, bukan di dalam. Jadi ini satu bentuk perancang keluarga lah, tak mau lekat anak. Itu bentuk yang kedua. Di sini lebih, di sini dengan arti yang pertama, bukan dengan arti yang kedua. Yang ni akhirnya air mani itu keluar juga, walaupun walaupun tidak di dalam, tapi di luar, air mani itu keluar juga. Yang dimaksudkan di sini dalam bab ini, iaitu langsung tak keluar air mani. Setelah dikeluarkan kemaluan itu pun, mana tak keluar juga air mani. Itu yang dimaksudkan dengan iksal di sini.
Sama ada sengaja dibuat begitu, ataupun kerana dia lesu, lemah, oleh kerana mungkin beberapa kali dia bersetubuh, maka berlaku begitu, boleh jadi. Itulah yang dimaksudkan di sini. Jadi sama ada di pihak lelaki ataupun perempuan, tetapi lebih jelas lagi kalau pada lelaki itu. Kalau pada perempuan pun begitu juga. Mana kalau dipastikan air maninya tak keluar dengan persetubuhan, maka sama juga hukumnya. Ceritanya begini. Di zaman permulaan, semasa permulaan, Nabi SAW memang membenarkan iksal ini dan tidak perlu mandi. Nabi SAW ada bersabda dalam riwayat yang sahih, al-ma'u minal ma', seperti yang kita baca tadi. Yani mandi baru wajib apabila terkeluar air mani, bukan air mazi, air mani. Itu makna air kerana air. Air kerana air itu maksudnya mandi itu baru wajib apabila terkeluar air mani. Ini di peringkat permulaannya Nabi SAW benar dan kata macam tu. Dan ramai di antara sahabat-sahabat Nabi SAW mengamalkan begitu. Sahabat-sahabat besar, apabila berlaku iksal, dia tidak mandi. Hanya ambil air sembahyang basuh gitu saja. Tidak mandi. Dan tidak wajib pun mandi. Tetapi itu berdasarkan hadis-hadis ini, yang kita baca ni, disebutkan dengan jelas oleh Ubay bin Ka'ab. Di peringkat permulaannya Ubay bin Ka'ab pun mengamalkan begitu juga. Dia kata ni Nabi SAW berikan kelonggaran ni di permulaan Islam, ketika mana kain pun sedikit. Jadi kain sedikit, macam mana ada kain sedikit, apa kena mengena dengan ni? Begini, apabila kain tu sedikit, maka orang tidur, suami isteri itu tidur dalam keadaan kain yang paling kurang, yang ni dia berselimut dengan satu kain selimut saja pada ketika tidur. Yang dia tak pakai pakaian lain sebab kain kurang. Apabila berselimut dalam keadaan kita kata tidak berkain dah, selain daripada kain selimut itu saja, maka banyaklah bersentuh-sentuhan di antara suami isteri itu. Apabila bersentuh-sentuhan, ini membawa kepada banyaknya kerap kali berlaku persetubuhan. Jadi kalau setiap kali berlaku persetubuhan itu sama ada keluar air mani atau tidak keluar air mani, maka kena mandi. Apalagi dalam keadaan sejuk. Bayangkan kalau sejuk, musim sejuk, macam mana jadi? Susah. Oleh kerana susah, takut menyusahkan itu, Nabi SAW kata al-ma' minal ma'. Artinya hadis ini sudah mansukh mengikut setengah-setengah ulama. Bahkan kebanyakan sahabat mengatakan hadis ini sudah mansukh, al-ma' minal ma'. Sudah mansukh. Tapi apabila pakaian tu banyak, orang Islam pun lega, senang, kain tu banyak, jadi tidaklah bersentuh-sentuhan sangat. Bila tidak bersentuhan sangat tu tidaklah jadi kerap berlaku persetubuhan, maka tidaklah berlaku acap tadi tu, kena mandi. Dengan sebab itu disebutkan di sini apa yang disebut di sinilah. Apa yang disebutkan di sini, hak hukum Allah SWT nak, Nabi SAW nak tu, tu cerita lain. Tetapi dia sesuai dengan keadaan juga. Kalau nak kiranya hikmah Allah SWT ada lah. Lepas pada tu tak boleh. Kita sekarang ni pun tak boleh, kecuali Daud Az-Zahiri dan segelintir ulama yang mengatakan masih boleh lagi. Dia kata tidak mansukh. Tidak mansukh. Tetapi jumhur ulama, termasuk Khulafaur Rasyidin dan imam 4 mazhab dan lain-lain lagi, semuanya mengatakan ini sudah mansukh. Cerita dulu. Sekarang ni tak boleh dipakai.
Kemudahan untuk orang-orang di awal Islam. Lepas pada tu Nabi SAW suruh mandi ke mana-mana, dan baginda melarang dari berbuat begitu. Yang ni apabila melakukan iksal, lepas tu tak mandi. Iksal ni mana tentu dah tak keluar air mani lah, itu makna iksal. Walaupun maksudnya apa ni, kemaluan lelaki itu hilang dalam kemaluan perempuan, walaupun begitu tak wajib mandi di permulaannya. Syaratnya tidak keluar air mani, itu syarat. Setengah-setengah ulama mengatakan tidak mansuh hadis ini. Hadis ini tidak mansuh, bahkan dipakai dengan makna yang lain. Termasuk Ibnu Abbas yang berpendapat begitu. Dalam Tirmizi misalnya ada disebutkan, yaitu innamal ma' minal ma', dia kata fil ihtilal. Yang ni pada ketika seseorang itu tidur, dia mimpi bersetubuh. Mimpi bersetubuh. Baik, bila dia mimpi bersetubuh, apa hukumnya? Kena mandi kah? Junub? Jawabnya tidak. Al-ma' minal ma'. Yang ni baru wajib mandi apabila seseorang itu mendapati ada air lah, ataupun kesan air mani, maksudnya air mani, bukan air muka lain, air mani ada kesan, sama ada sudah kering dah ke ataupun belum kering tak kira. Tapi dipastikan itu adalah air mani, maka wajiblah mandi. Tetapi kalau dia mimpi, walaupun dia mimpi itu maknanya kemaluannya hilang dalam kemaluan perempuan itu, walaupun begitu tak wajib mandi. Tak wajib mandi. Hak wajib mandi ni apabila keluar air. Mimpi, walaupun dia mimpi betul-betul bersetubuh dah, kalau tak keluar air tak wajib mandi. Dan mimpi, kalau dia mimpi tidak bersetubuh pun dengan seorang perempuan, tapi jelas terkeluar air mani dia dalam mimpi tu, apabila dia sedar, wajib juga mandi. Mana tidak syarat bersetubuh tu, keluar air mani, itu yang syarat. Al-ma' minal ma', itu maknanya. Yang ni hadis ini tidak mansuh, tetap boleh dipakai sampai sekarang, tapi dengan makna tadilah. Satu lagi makna yang ketiganya, al-ma' minal ma' ini kata ulama yang mengatakan tidak mansuh lah. Dia kata tidak mansuh hadis ini kerana dia dipakai dengan makna lain. Dipakai dengan makna lain. Dengan makna apa? Iaitu dengan makna apabila seseorang itu bersentuhan kulit dengan isteri dia, bercium-ciuman misalnya, berdakap-dakapan, kalau sekiranya tak keluar air, tak wajib mandi. Itu makna al-ma' minal ma'. Air ni baru wajib mandi apabila mandi ni baru wajib apabila keluar air mani, sama ada dia bersetubuh atau tidak bersetubuh, bersentuhan kulit pun, dengan saling mencium saja sudah keluar air mani pun sudah wajib mandi. Itu maksudnya. Tidak semestinya ini berkait dengan persetubuhan, tak mesti. Ini tetap boleh dipakai, kata mereka. Tetapi bagi ulama yang mengatakan ini khusus dengan persetubuhan, ini sudah masuk, artinya dia tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai adalah hadis ni. Jadi untuk mimpi tadi, untuk bersentuh-sentuhan kulit tadi, cuma dia kena pakai dalil lain, tak boleh guna ni sebagai dalil. Tapi bagi orang yang mengatakan hadis ini tidak mansuh, dia tetap boleh pakai hadis. Itu. Kemudian kita tengok dalam sanad dia tu, Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, haddatsani ba'dhu man arda. Salah seorang ataupun salah seorang dari orang yang aku senangi, aku puas hatilah dengan dia, telah menceritakan kepadaku bahawa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, satu orang yang aku puas hati dengan dia, aku puas hati dengan dia. Bagaimana kalau riwayat seumpama ini? Adakah sanad ini dikira munqati' ataupun muttasil? Bersambung ke tidak sanad ini ataupun putus, menyebabkan ia menjadi dhaif? Jawabnya, kalaulah sekiranya diketahui mana perawi itu, orang yang dia sebut ni sebagai orang yang dia puas hati itu, diketahui siapa,
sama ada melalui riwayat yang lain ataupun orang tidak tahu, dia ni ambil kecuali dari orang tu saja, dan orang tu memang semua ulama terima dia sebagai perawi yang baik, maka sanad dia tu boleh diterima, dia anggap sebagai muttasil, bersambung dan tidak dhaif. Tetapi kalau walaupun dia kata man arda, orang yang saya puas hati, tetapi orang lain tak puas hati, dia seorang puas hati, tak boleh lagu tu. Orang dia kata dia puas hati tu, apabila diselidik, orang tu maksudnya ini nama sekian-sekian, dan orang ni ulama tak mau pakai, tak boleh juga lagu tu, tak boleh juga. Dia puas hati seorang lah kalau gitu. Jadi siapakah yang dimaksudkan di sini? Siapakah yang dimaksudkan di sini? Man arda ni, orang yang aku puas hati, siapa? Jawabnya Ibnu Khuzaimah berkata, dia mungkin Abu Hazim Salamah bin Dinar. Abu Hazim Salamah bin Dinar, itu orang. Ibnu Hibban berkata, dia kata saya sudah selidik semua jalan-jalan riwayat hadis ini, saya tidak mendapati ada siapa-siapa pun meriwayatkan hadis ini dari Sahal bin Sa'ad kecuali Abu Hazim. Dalam dunia ni dia kata tak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis ini dari Sahal bin Sa'ad kecuali Abu Hazim. Dan Abu Hazim ni selalu Zuhri mengambil daripada beliau. Jadi jelaslah di sini maksudnya Abu Hazim ni yang mana Zuhri ambil. Dan Abu Hazim itu orang yang boleh diterima lah, orang lain pun terima, tak apalah. Thumma amara billah ghusli, tadi kita baca tak apa. Wa naha an dzalika, qala Abu Daud berkata di sini dengan maksud menjelaskan dzalika. Apakah yang dimaksudkan dengan dzalika? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari melakukan begitu, demikian, kemudian demikian itu, yakni mengamalkan mandi apabila keluar air mani saja. Kalau tak keluar air mani walaupun sudah bersetubuh, tak wajib mandi. Nabi larang daripada hal tu. Itu maksudnya. Seterusnya riwayat dari di sini disebut ni Abi Muhammad bin Ghassan dari Abi Hazim dari Sahal bin Sa'ad. Tadilah Abu Hazim. Tapi kita kata tadi, yang kita baca tadi, Ibnu Hibban kata dalam dunia ni dia siasat dah tak ada orang yang meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad kecuali Abu Hazim. Iyalah, ni Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Cuma selain daripada Zuhri, ada lagi orang lain, iaitu Muhammad Abi Ghassan yang meriwayatkan dari Abi Hazim. Maknanya hadis ini Sahal bin Sa'ad juga. Lepas tu dia cerita Ubay bin Ka'ab. Apa yang sebut Ubay bin Ka'ab ni? Hadis yang pertama pun Ubay bin Ka'ab. Ni cara kaedah ahli hadis memang lagu tu. Dia kalau dalam satu perkara tu orang duduk tonjol-tonjol riwayat seseorang sahabat tu, misalnya dalam perkara ni selalu ditonjolkan Ubay bin Ka'ab lah. Hak kata baru kena mandi apabila keluar air mani tu. Kalau selagi tak keluar air mani, yang ni iksal itu tidak wajib mandi, orang selalu merujuk kepada Ubay bin Ka'ab. Maka dia mari kata-kata Ubay bin Ka'ab, riwayat Ubay bin Ka'ab yang menyebutkan hak ni cerita hak dulu. Maknanya Ubay bin Ka'ab pun hak kemudiannya tidak lagu tu. Orang hak dia kata dia kata tak kena mandi tu, duk pakai hak dulu. Duk pakai hak dulu. Hak kemudian tidak lagu tu. Ubay bin Ka'ab pun. Sayyidina Uthman pun di peringkat permulaan memang macam tu. Tapi kemudiannya tidak. Setengah ulama menentukan masa dia ni. Masa Nabi SAW memansuhkan hak lama bila? Iaitu pada pembukaan Mekah. Pada pembukaan Mekah. Yang di tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8. Sebelum pada tu hak tu ada hukum tu. Kana rukhsatan. Ubay bin Ka'ab kata fatwa yang selalu mereka berikan dahulu. Siapa mereka ni? Sahabat-sahabat lah. Kalau orang tanya, mereka akan jawab lagu ni, al-ma' minal ma'. Ini adalah kelonggaran ataupun kemudahan yang Rasulullah SAW berikan di permulaan Islam.
Itu kalau kita baca allati kadu yuftuna. Satu lagi cara boleh baca annal futya allati kanu yuftauna. Kalau yuftuna maknanya sahabat-sahabat tu memberi fatwa kepada orang-orang yang bertanya mereka. Kalau yuftauna mana mereka para sahabat tu diberi fatwa. Siapa yang memberi fatwa? Nabi SAW lah. Ya rakyat lagu tunya. Tapi hak ni cerita hak dulu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya mandi selepas tu. Jelas hadis ini menunjukkan hak kemudian dengan hak dulu. Hak mana hak dulu, hak mana hak kemudian. Jadi hak dulu itulah yang menjadi mansukh, dan hak kemudian ni jadi nasikh. Hak kena mandi ni nasikh. Kita kena pakai hak nasikh. Hak mansukh tu tak boleh pakai. Seterusnya dari Abi Rafi', dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila seseorang berada, duduk, maksudnya berada di antara 4 cabang perempuan. Jadi 4 cabang ni maksudnya di antara orang perempuan lah, di antara isteri dia tu, maksudnya betisnya dan pahanya dan macam-macam lagi lah pendapatnya lain. Wa alzaqal khitan bil khitan, dan dia melekatkan khitan pada khitan. Maksudnya jawazal khitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Apabila khitan melepasi khitan, maka wajiblah mandi. Yani apabila kemaluan kemaluan lelaki memasuki kemaluan perempuan, bukan makna bersentuh saja. Kalau bersentuh saja tidak mewajibkan mandi lagi, tapi ini kinayah, kinayah sindiran kepada persetubuhan. Yang ini qadar tempat khitan itulah, qadar tempat khitan. Qadar tempat khitan ni maknanya kita kata kepala zakat lah, sekadar tu kalau masuk, sekadar tu. Lepas tu khitan ni apa makna? Khitan ni tempat bersunat orang lelaki dan orang perempuan. Apabila melepasi, dalam riwayat melepasi itu jelas lah, jelas. Sebab apa? Bahagian khitan di kalangan orang perempuan ini dia berada di sebelah atas, sebelah atas daripada saluran persetubuhan ataupun kelahiran anak yang keluar haid ke apa tu, duduk di atas. Apabila melepasi hak tu, maknanya maksudnya masuk. Lepas tu qadar mana? Qadar khitan, masuk sekadar tu. Sama ada keluar ataupun tidak keluar air mani, faqad wajabal ghuslu, wajiblah mandi. Wajiblah mandi. Ini hadis hak kemudian, hadis hak kemudian. Seterusnya dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma' minal ma'. Abu Salamah melakukan begitu. Dalam Muwatta Imam Malik ada tersebut riwayat ini juga, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anak Abdurrahman bin Auf, dia ni pergi tanya Aisyah, bagaimana dengan iksal ni, persetubuhan ni tidak keluar air mani. Aisyah pun kata, Abu Salamah, kamu tahu ke perumpamaan kamu ni serupa dengan anak ayah, ayah muda lah, ayah bapak muda, tengok ayah hak bapak hak tua tu berkukuk kata dia. Lepas tu dia pun kata, apabila khitan melepasi khitan, maka wajiblah mandi. Apa maksud hadis itu? Dalam riwayat tersebut gitu dah. Setengah-setengah ulama kata Abu Salamah ni dia tanya, ya Aisyah kata lagu tu ke dia tu, pasal dia ni budak lagi, apa duk kacak benda-benda lagu tu ya, so benda lagu tu. Jadi dia marah lah, tak perlu soal lagu tu. Sepa dengan bapa ayah hak muda lah, anak ayah muda baru padak kuku. Jadi tengok orang duk gagal cara kata. Setengah ulama kata dia tu masih budak lagi, tidak layak, sebab itu Aisyah kata begitu. Tetapi itu kurang tepat.
Yang lebih tepatnya ni dalam riwayat Abu Daud ini menjelaskan. Ceritanya begini. Abu Sa'id Al-Khudri dia duduk faham lagu tu lah supaya Ubay bin Ka'ab dulu, supaya orang-orang lain. Lepas tu dah ke Abu Salamah bin Abdurrahman. Dia melakukan, kana Abu Salamah yaf'alu dhalik. Abu Salamah selalu melakukan begitu. Macam mana dia budaknya kalau melakukan begitu? Tua dah lah menikah. Dia lah kalau tidak tua pun menikah dah lah. Yang dia kata dia selalu melakukan begitu. Mana dia tak mandi. Apa-apa yang Aisyah marah kata lagu tu. Kata supaya ayah muda tu bapa ayah yang berkukuk tu kukuk kata. Bapa lagu tu apa dia marah? Dia marah kerana terikut-ikut dengan orang, tidak tanya tempat yang sepatutnya ditanya. Lepas tu duduk pakar. Tak boleh. Jangan jadi supaya lah orang kukuk kata. Sehingga kalau kita pasal kaset kukuk, dia kukuk juga. Jangan jadi lagu tu. Jangan jadi lagu. Hak tu dia marah tu. Sebab dia melakukan begitu, bukan dia kecil lagi. Maknanya dia sudah menikah dah. Hak dia marah tu sebab tak kenal. Sebab apa ya duduk tu orang dengar orang kata gitu, dengar orang kata gini. Tanyalah tempat yang sepatutnya ditanya. Sebab itulah Abu Musa Al-Asy'ari dalam Muwatta' ada sebut. Dia pergi tanya. Akhir sekali dia pergi tanya, dia kata susah hati benar saya, dia kata dia. Pasal sahabat ni duduk berkhilaf dalam satu masalah. Tapi saya pula berasa berat nak tanya dah. Kata dia. Lepas tu Aisyah pun kata, perkara yang kamu akan tanya ibu kamu tanyalah saya. Kalau benda tu kamu boleh tanya mak kamu tanya saya. Dia pun royak lah gini. Dia pun cerita. Aisyah pun kata jelas lah, apabila bersetubuh lah, apabila bersetubuh wajiblah mandi. Abu Musa Al-Asy'ari pun kata lepas pada ni saya tak akan tanya siapa pun dah. Lepas pada ni tak sih padah-padah dah kata dia. Padah. Artinya dia pergi tanya tempat yang sepatut. Dengan sebab itulah apabila khilaf ni kata gini, dia kata gini, akhir sekali sahabat-sahabat kata gini, kita pergi tanya isteri Nabi lah senang. Dialah yang lebih tahu. Akhir sekali pergi tanya Aisyah. Pergi tanya Aisyah, jawab je lagu tu. Lepas tu sahabat-sahabat semua sepakat mengatakan hak mana tak tahu lagi pun selepas pada tu jelas terimalah bahawa kena mandi walaupun tak keluar air mani. Sebab itulah hadis ni kalau kita baca kita tak apa-apa, kita tidak dapat penjelasan. Macam tadi orang kata Abu Salamah ni masih kecil lagi, sebab itu Aisyah marah, kita tak jelas. Tapi kalau tengok dalam Abu Daud, kenapa penyelesaian dia? Bukan dia budak lagi, dia besar dah, dia menikah dah. Inilah pendapat jumhur ulama, iaitu kena mandi. Ini bab orang berjunub mahu mengulangi persetubuhan dia, boleh ke tidak? Dia nak cerita boleh. Walaupun kena mandi, kena mengangkat hadas besar. Tetapi kalau dia tidak mengangkat hadas besar pun boleh bersetubuh pula. Dalam di bawah tajuk ni Imam Abu Daud buat mari Nabi SAW pergi kepada beberapa orang isterinya, dan dia bersetubuh. Lepas tu akhir sekali baru mandi, menunjukkan tak apa, tidak najis. Menunjukkan tidak najis, tidak kotor. Gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau isteri yang berlainan itu pun tidak perlu mandi, apalagi kalau isterinya sama. Kalau nak diulangi persetubuhan tak apa, tak perlu mandi. Dan boleh mengulangi persetubuhan dia boleh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari pergi kepada beberapa orang isterinya.
Yang ni pergi, dia sebut pergi gitu je, tawafah, mana berkeliling, pergi dengan satu mandi. Maksudnya apabila sebut fi ghuslin wahidin, dengan sekali mandi saja, maksudnya pergi bersetubuh lah, bukan pergi saja. Kalau pergi saja apa yang kena mandinya. Gitu. Lepas tu bab wuduk bagi orang yang mahu mengulangi persetubuhan. Lepas pada bab sana ni, Imam Abu Daud buat lagi bab. Dalam bab ni dia sebut Nabi SAW lepas bersetubuh dengan seorang isteri dia mandi dulu. Lepas tu dia pergi bersetubuh dengan orang lain pula, dia mandi pula. Mana selepas setiap persetubuhan itu dia mandi. Imam Abu Daud nak cerita hak mana satu lebih kuat. Sebab itu dia kata, qala Abu Daud di akhir bab yang kedua yang kita baca saat ni, dia kata hadis Anas lebih sahih dari ini, dari yang ini. Lebih sahih dari hadis Abi Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih sahih. Hafiz Ibn Hajar mengatakan ada pertentangan ini. Dia kata Abu Daud mengkritik hadis Abu Rafi' ni. Tetapi ulama lain kata dia bukan makna kritik lagu ni, dia hanya menceritakan hadis Anas lebih sahih. Bukan dia kata hadis Abu Rafi' ni tidak sahih ke ataupun tak bagus ke, tidak. Dia kata asahhu, lebih sahih. Hak ni sahih juga. Tapi apabila kata lebih sahih, maknanya hak tu lebih lah, hak ni sahih. Sahih tu ada juga, sifat sahih tu ada juga, cuma tidak lebih. Hafiz Ibn Hajar kata Abu Daud kritik hadis ini, mana seseolah bagi dia hadis ini tidak sahih, tak kena tu. Ulama lain bantah, dia kata bukan lagu tu, bukan Abu Daud mana kata tidak sahih, dia kata lebih sahih, lebih sahih. Baiklah, Nabi SAW pergi kepada beberapa orang isteri dia dan mandi sekali saja, akhir sekali. Berapa orang? Berapa orang? Dalam riwayat Bukhari ada sebut 11, ada sebut 9, ada sebut 9. Boleh jadi kedua. Boleh jadi kedua dengan arti pernah seketika ketika 11 orang, pernah seketika ketika 9. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan yang jelasnya dalam satu masa 9 yang ada. Hak tu lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. 9. Ada juga orang yang mengatakan bahawa tidak termasuk Saudah, sebab dia telah bagi giliran dia kepada orang lain, kepada Aisyah. Tetapi apabila berlaku begitu, katakanlah Saudah telah bagi giliran dia kepada Aisyah, bukanlah ini bermakna tak ada bahagian langsung, Nabi SAW tak palih langsung adalah ke dia. Bukan makna begitu, tidak sesuai dengan kedudukan Nabi SAW, tidak sesuai. Bahkan kata dia pergi ni pergi belakang lah. Cuma dalam hari-hari biasa ni, hari-hari biasa ni dia bagi kalau diterima lah. Kalau diterima. Tetapi setengah-setengah orang dia kata tak pakai bagi tu. Itu tak tepat itu. Yang tepatnya terutamanya di saat-saat akhir Nabi SAW ketika sakit tu, menyebabkan susah Nabi SAW nak pergi mari ke rumah isteri-isteri dia tu, Saudah membenarkan Nabi SAW tak payah pergi ke rumah dia lah. Tak payah pergi ke rumah dia, pergi ke rumah Aisyah pun tak apa. Itu yang lebih tepat, bukan untuk sepanjang-panjangnya, tidak. Dan sehingga kita mengatakan pada ketika Nabi SAW pergi kepada isteri-isteri dia ni tak termasuk Saudah, itu pun tidak tepat. Takkanlah Nabi SAW nak membiarkan isteri dia begitu saja. Kecuali kalau kita dapat pastikan berdasarkan riwayat yang sahih bahawa Saudah tu ada apa-apa penyakit kau yang menghalang dia dari bersetubuh. Sedangkan tak ada begitu, tak ada. Maka termasuklah Saudah juga dalam hak 9 ni. Kalau kita katakan 9
dalam hak 9. Lepas tu bila? Kenapa dia pergi 9 sekali ni? Tidakkah pada hari tu ataupun pada malam tu, pada suatu hari ni sini, tidak semestinya pada waktu siang, malam pun boleh. Sebab hari ni kadang-kadang digunakan untuk malam. Tetapi kalau waktu siang pun apa salahnya? Kalau kita andaikan pada peristiwa ni beberapa kali berlaku, bukan sekali atau 2 kali, beberapa kali, apa salahnya? Pada ketika malam, pada waktu siang pun ada juga. Tidak salah mana untuk bersetubuh tu pada bila-bila waktu pun. Nabi SAW pergi kepada isteri dia ni pada giliran siapa? Itu muskil. Tentu sekali dalam ramai isteri ni pada hari hak ni, kalau kita ada ikutlah hari apa-apa pun mesti kena hari siapa-siapa. Lepas tu hari tu kira-kiranya yang istimewanya isteri yang mendapat giliran itulah. Bagaimana pada hari itu Nabi SAW pergi ke rumah isteri lain untuk bersetubuh pula? Kalau pergi pun kerana ada apa-apa hak sakit, ada apa-apa keperluan, itu lain cerita lah. Tapi kalau dengan pergi dengan maksud persetubuhan ini, tak ada khusus dah lah kepada orang yang ampunya giliran pada hari itu. Maka situ ulama mengeluarkan pendapat masing-masing. Ada yang mengatakan ni hak giliran ni bukan kena kepada Nabi, kena kepada umat dia hak lain. Nabi tidak terikat dengan giliran atas dia. Tetapi Nabi SAW tetap menjaga giliran itu keadilan untuk tunjuk kepada orang lain. Hak sebenarnya kalau nak kira dari segi wajib, terikat tidak. Maknanya kalau dia tidak terikat dengan hak itu pun tidak berdosa seperti orang lain. Kalau orang lain tak boleh. Dia tidak terikat dengan itu. Ada yang jawab gitu. Ada yang kata tidak. Dia pun serupa juga dengan orang lain. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan kalau dia tidak terikat dengan hak ni. Mana ada dalil? Kalau tak ada dalil, maka dia tidak khusus dengan dia, serupa dengan orang lain juga. Hak ni kita pakai dengan arti pada sesuatu, pada ketika-ketika tertentu, ketika mana isteri-isteri dia ada sekali. Isteri-isteri dia ada sekali. Misalnya ketika Nabi SAW pergi haji wada' tu, haji pada tahun yang ke-10 tu dia pergi. Jelas dalam hadis tu disebutkan Nabi SAW pergi kepada isteri-isteri dia sebelum dia pakai ihram. Sebelum dia pakai ihram, pergi kepada isteri-isteri dia. Sebab lepas pada tu nak pakai ihram, nak buat haji ni lama, banyak hari pula. Terutama kepada hak tak kena giliran dia sebelum pada tu, selama mana dah? Bukan bini pak. Kalau hak tak kena giliran hak mula-mula tu lama benar lah. Kira-kiranya. Jadi Nabi SAW pada kali itu semua sekali. Ada yang mengatakan dak, ini pada ketika yang lain. Hak tu pun kita boleh pakai juga pada ketika tu. Ada lagi pada ketika yang lain, iaitu ketika Nabi SAW nak pergi perang ke mana-mana, nak keluar pergi mana-mana. Dia nak tinggal tu tak tahu bila nak balik, tak tentu. Ketika tu dia pergi kepada beberapa orang isteri dia, sampai 9 orang. Ada juga yang mengatakan ketika dia baru balik setelah lama, dia buat gitu dulu, lepas tu baru memulakan giliran. Sebelum itu dia pergi belakang. Jadi ini semua kita kata Nabi SAW pergi begini ni untuk menjagalah hak masing-masing isteri itu, untuk menjaga hak isteri itu, sebagaimana makan minum dia, pakaian dia dan lain-lain perlu dijaga. Maka keperluan asas kepada manusia, lelaki dan perempuan, suami isteri, itu pun kena jaga juga. Kalau tak boleh jaga, tak usah. Sebab itu mendatangkan dosa. Dan dosa itu termasuk dalam dosa besar. Sebab apa? Orang yang tidak berlaku adil ni, besok, pada masa besok akan dibangkitkan dalam keadaan sengit macam orang lembek gitu. Sengit. Jadi tanda lah tu, orang semua maklum, ini orang yang tidak adil terhadap isteri dia. Termasuk orang tidak adil tu dari segi sana, dari segi pembahagian giliran. Dengan sebab itu Nabi SAW sangat jaga. Dan sebagai peringatan kepada orang lain,
kepada umat dia. Itu satu. Yang kedua, iaitu Nabi SAW, kenapa kadang-kadang kita tengok macam kerap kali bersetubuh. Nampak kalau dia tengok orang perempuan, dia suruh sahabat-sahabat dia kalau tengok perempuan, pergi kepada isteri dia. Supaya kita sudah jumpa dah sebelum pada ni. Kerana apa yang ada pada perempuan itu ada juga pada isteri dia. Dan akan menghilangkan dahaga dia. Nabi SAW kata yang seumpama itu, dan dia sendiri pun buat macam tu. Apa makna? Satu, dia memberi makna dia sehat. Nabi SAW ni sehat orangnya. Yang kedua, dia sangat menjaga isteri-isteri dia. Orang perempuan manakala tidak puas dari segi orang panggil nafkah batin tidak cukup, akan timbul masalah. Setengah-setengah tu tak apa. 10 tahun pun tak apa duduk cara kau suami yang sakit tu. Setengah-setengah tu tak boleh. Setengah-setengah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena ingat Nabi SAW ni dia kahwin di saat akhir dah. Ketika dia umur 20-an, 30-an, dia tak nikah lagi. 40-an tak nikah lagi. Setelah tu 50 ke atas baru dia menikah ramai-ramai ni. Lepas pada tu, kalau Nabi SAW wafat, isteri dia tu tak boleh kahwin dengan siapa-siapa dah, sampai bila-bila. Ada isteri dia yang sampai kepada zaman Sayyidina Muawiyah, ada yang sampai kepada zaman Yazid. Berapa lama? Berapa puluh tahun. Kalau Nabi SAW tidak diberi kekuatan dan tidak jaga isteri-isteri dia ni, macam mana? Sebentar sangatlah pergaulan dia dengan isteri-isteri dia tu, dan tidak meninggalkan suatu kesan yang berpanjangan, kepuasan yang berpanjangan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, perhubungan Nabi SAW dengan isteri-isteri dia ni bukan seperti perhubungan orang lain. Dengan arti apabila mati si suami, si perempuan ni masih lagi berkehendak kepada orang lain. Tidak macam tu. Sebab apa? Allah SWT bagi keistimewaan walaupun sekejap, kepuasan itu buat selama-lama. Supaya orang kata orang ada ilmu pengoci lah, mana isteri dia tu tak ada keinginan kepada orang lain. Kalau dia pergi ke mana-mana tak ada gitu. Nabi SAW ni dia bukan ada ilmu orang panggil ilmu dunia tu, dia ada mukjizat dia tu sudah memadai dah. Jadi walaupun sekejap dia dengan isteri-isteri dia puas buat selama-lama. Tetapi walau bagaimanapun sebentar saja, tak lama. Setengah-setengah tu isteri dia tak ada setahun nikah, berapa bulan. Jadi munasabahlah kalau Nabi SAW tu diperintah lah, macam diperintah lah, dengan kehendak Allah SWT berlaku begitu dengan isteri-isteri dia. Munasabah. Kalau dia seperti orang lain, munasabah juga pendapat yang mengatakan dia tidak terikat dengan giliran. Kalau terikat dengan giliran jadi lama jugalah, muka 9 bukan 4. Jadi dengan tidak ada giliran itu lagi sesuai untuk kita terima ni dia pergi kepada isteri-isteri dia. Itu. Seterusnya, Nabi SAW ni dia kekuatan yang Allah SWT beri kepada dia ni tidak serupa dengan orang lain. Walaupun kata dia sudah tua dah pada masa tu, tua pun dari segi bukan dari segi mental dia kuat, dari segi jasmani dia pun kuat juga. Orang lain tak gerak akak, dia gerak akak. Ada orang kafir kata ahli gusti dia kata baru dia nak Islam, baru dia akan terima Islam dia betul benar kalau Rasulullah boleh kalahkan dia gusti. Rukanah namanya, Rukanah. Boleh. Nabi SAW ni tidak terkenal sebagai ahli gusti, sebab dia tu yang pada tiap-tiap hari duduk berlatih, kita kata ahli gusti, kalah dia masuk Islam gitu. Ada juga kuat dia tu. Ketika nak gali parit Khandaq, beberapa orang katak satu batu tu tak pecah, bagi kepada Nabi, dia pukul sekali pecah. Padahal dia tu dah gagah dia tu, gagah.
Begitu juga kalau kita tengok orang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, botak kepala, uban banyak, uban. Nabi SAW tak ada uban. Ada beberapa helai uban dia. Ada pun di sini, sebelah sini, tepi-tepi ni. Sebab apa? Setengah ulama kata sebab dia suka pakai air wangi. Bila pakai air wangi, dia ni panah, air wangi tu panah, menyebabkan jadi beruban. Ada yang mengatakan beberapa helai saja uban dia, dan dia tidak botak, tidak botak. Itu makna kekuatan dia tu dalam keadaan dia terima wahyu berapa banyak, berat-berat sekali terima, menghadapi kutuk ni, tapi dia boleh. Ini makna dia kuat. Kalau orang lain macam-macam lah masalahnya. Lepas tu banyak hadis menyebutkan Nabi SAW ni diberi kuasa seperti 30, setengah pula kata seperti 100 orang ahli syurga, lelaki dalam syurga, kekuatan dia. Jadi kalau 100 orang lelaki ahli syurga, setara mana kuat dia? Kuat benar lah. Dari segi tenaga batinnya pun. Bahkan orang orientalis ataupun orang-orang kafir duduk kritik kata Nabi SAW ni hanya tahu memuaskan nafsu saja, hanya tahu perempuan saja, nak melepas keinginan nafsu dia semata-mata. Itu tak kena sebenarnya. Dia tidak tahu hakikat. Nabi SAW ni nikah 9 tu, ataupun kita kata 11, 12, walaupun tidak dalam satu masa, itu pun sikit tu banding dengan kuasa tenaga yang ada pada dia tu. Sikit. Itu pun bukan setakat warak tu, zahid dah tu orang panggil. Kalau orang lain mana yang bui 100 tenaga ahli syurga gelepar, tak boleh duduk. Tapi dia boleh sabar, dia boleh. Itu menunjukkan Nabi SAW nikah ramai tu sebenarnya bukan kerana perempuan, kerana nak memuaskan nafsu, tidak. Bahkan itu memang sepatutnya. Kalau nak kira lebih lagi pun boleh lagi dia. Setara tu pun sedikit dah tu kalau nak kira. Dan dia pergi kepada beberapa isteri dia dalam satu masa. Malam yang sama. Kalau orang lain tak gerak tu. Sebab itulah dalam Bukhari dia sebut ada perawi tu kata, adakah dia mampu kalau begitu? Maknanya memandang kepada orang lain lah. Tidak mampu. Tapi Rasulullah SAW tidak lagu tu. Maknanya dia kuat. Seterusnya Imam Abu Daud mari orang ni, hadis ini diriwayatkan oleh Hisham bin Zaid dari Anas, yang selain Humaid At-Tawil itu, dan Ma'mar juga meriwayatkan dari Qatadah dari Anas, Salih bin Abil Akhdar. Semua mereka ini meriwayatkan dari Zuhri dari Anas. Dia nak ceritanya bukan seorang dua yang meriwayatkan hadis ini, ramai. Menceritakan Nabi SAW mandi sekali setelah pergi bersetubuh dengan beberapa orang isteri dia. Apakah Nabi SAW tidak menyentuh langsung air, tidak basuh ke kemaluan dia tu, atau macam mana? Situ satu persoalan yang lain pun. Ada kemungkinan, satu jawapan yang pertamanya ada kemungkinan. Yang kedua, ni lebih tepat dan lebih sesuai dengan banyak hadis-hadis, iaitu Nabi SAW biasanya dia akan ambil air semaya dulu. Di sini dia kata mandi sekali, dan sebelum ambil air semaya seperti dia sebut tadi, dia kata apa? Basuh zakarmu, lepas tu tidur. Kalau nak tidur, maknanya basuh dulu, cuci dulu. Tidak pergi dengan begitu saja, tidak. Basuh dulu, berkomor dan basuh muka. Setengah ulama mengatakan wuduk di situ wuduk lughawi dengan arti bersuci, basuh kemaluan, berkomor, apa-apa yang patutlah, maknanya untuk membersihkan diri daripada kemungkinan terkena air mani ke apakah, kerana melakukan perhubungan dengan isteri tadi. Lebih sesuainya Nabi SAW buat gitu. Lepas tu baru dia pergi kepada orang lain. Lepas pada hak tu macam tu pula. Lepas tu dia pergi kepada orang lain. Bukan makna langsung tak basuh. Tidak makna begitu.
Tapi kalau kita andaikan juga Nabi SAW tak basuh pun, tak ada cuci, tak ada gapo pun, Nabi SAW dia tidak seperti orang lain. Dari segi bau dia, dari segi gapo tak ada bau. Bahkan bau sedap. Tetapi yang sesuainya yang kedua tadilah. Sebab apa? Boleh dikatakan Nabi SAW buat gitu sama lah. Kalau ada pun mengikut setengah-setengah riwayat, walaupun Abu Daud akan datang, kita akan jumpa riwayat itu, tak berapa setujulah, tak berapa puas hati dengan riwayat itu yang menyebutkan Nabi SAW langsung tak sentuh air. Tak sentuh air ni arti mandi pun tidak, ambil air semaya pun tidak, dan tidur. Waktu berkenaan dengan isteri yang sama. Tak ada sebut di situ ketika dia pergi buat giliran, dia pergi kepada orang lain pun mana tak sentuh air, tak ada sebut. Seterusnya wuduk bagi orang yang mahu mengulangi persetubuhan. Hak tadi orang yang berjunub mahu mengulangi persetubuhan, boleh. Hak ni wuduk, maknanya berwuduk dulu. Wuduk bagi orang yang mahu mengulangi, sama ada isteri yang sama, apalagi kalau isteri yang lain. Wuduk ini dengan makna wuduk seperti semaya, untuk semaya tu, air semaya, kita panggil air semaya tu, ataupun wuduk dengan arti basuh seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian disebutkan di sini riwayat dari Abi Rafi' bahawa Nabi SAW seperti tadi juga pergi dekat Anil, lepas tu pergi dekat Anil pula. Saya pun kata, Abu Rafi' ni kata, apa tidak mandi sekali? Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat ni dia tahu, terutama maula dia, hamba dia, orang yang rapat dengan dia tahu Rasulullah pergi tadi pergi buat apa, dia tahu. Dan itu bukan satu perkara yang mengaibkan atau suatu perlu susuk, tidak, tak perlu susuk dengan arti tak boleh orang tahu, jadi malu sangat kalau orang tahu, tidak. Nabi SAW banyak kali lah, kadang-kadang dia cepat, dia kata minta maaf lah saat ni bakali menyebabkan kamu bersegera, kata dia. Dia nampak gaduh-gaduh sahabat dia tu mari. Bersegera tu maksudnya duduk tengah bersetubuh lah, makna dia sebut gitu. Sahabat dia pun kata iyalah, tapi tak apalah, ada apa hal. Makna kadang-kadang macam tu banyak berlaku, dan ini biasa, perkara biasa. Supaya makan minum lah, tengah makan saat ni mari, apa-apanya kita kata. Hak ni pun lagu tu juga. Tetapi tidak pernah ditunjukkan dalam agama ni, dalam hadis ni ditunjukkan secara terbuka, tak ada. Itu tak pernah. Ataupun isteri ramai sekali buat, sekali, tak pernah. Dia ada juga dari segi terbuka, tidak patut kita malu setakat mana. Lebih daripada tu tak boleh, tak ada contoh. Nabi SAW selama-lama dia menikah ramai tu, mana pernah dia tidur sekali beberapa orang isteri dia, dan bersetubuh sekali, tak ada. Tak saya cari, tak ada. Ataupun terdedah orang nampak ke dia, tak ada. Cuma dari segi dari segi perkataannya, itu nampak perbuatan dia, sahabat tahu ini dia baru lepas bersetubuh, sehingga dia tanya, apa tidak mandi sekalinya wahai Rasulullah? Kalau mandi sekali pun tidaklah jadi menyusahkan kira-kiranya. Mungkin sejuk kau, mungkin penat kau, mungkin macam-macam lah. Nabi SAW kata ini lebih menyucikan, lebih mewangikan, dan lebih membersihkan. Kalau kita tidak andaikan dia tu tidak perlu pun, sekurang-kurangnya untuk dia ajar kepada umat dia lagu tu buat. Kadang-kadang seseorang isteri itu jadi nak marah. Kenapa? Kerana bau air wangi rumah isteri hak lain. Tak ada pasal balah. Tu makna hadza athhar, hadza azka wa atyab wa athhar. Makna lebih suci, lebih bersih, lebih menjaga semualah. Bersih itu bukan hak luar saja, luar dalam bersih. Mana tidak ada tersentuh mana-mana pihak. Kalau tidak,
marah pula orang tu. Jadi tidak ada orang kata putus hangi, tak sih bergaul dengan suami tu pula. Pasal apa? Pasal bau macam-macam lah katanya. Itu sebabnya. Mana sabarlah kalau Nabi SAW ajar begini untuk umat dia, kalau tidak kait dengan dia pun, untuk umat dia, inilah cara yang terbaik kepada orang yang beristeri ramai. Kena jaga benda-benda lagu tu, kena jaga. Setengah-setengah orang dah kita nak mana, lepas tu kita kata tak boleh dah benda lagu tu. Kita nak mana dah, dia tak boleh. Bukan semua orang perempuan ni sebab isteri Nabi SAW. Isteri Nabi pun dia ada juga cemburu, ada tu sebagai sifat manusia tu. Jadi kita kena jagalah kalau dia tak boleh. Misalnya pakai air wangi hak sana, misalnya balik mari sini tak usah kelik lah. Dah kita nak menikah kena fikir selalu hak tu. Tak usah kelik. Pakai hak lain. Setengah-setengah dia tak boleh, sensitif. Menyebabkan dia putus hangin dengan kita, tak say mengadakan perhubungan apa-apa pun dengan kita. Lepas tu kita nak marah pula ke dia. Tu tak kena jaga belakang. Sebab orang yang kita akan jumpa tu kita tak tahu macam mana perangai dia, tabiat dia kita kena jaga selagi hak dia dalam batas yang halal. Kita tak boleh kata apa-apa, tak boleh, kena jaga dari segi air wangi, dari segi baju, dari segi semua perkara kena jaga. Seboleh-bolehnya. Kemudian riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila seseorang dari kamu mendatangi istrinya, maksud mendatangi pergi kepada, ataupun mendatangi itu maksudnya menyetubuhi istrinya, kemudian dia mahu mengulangi pula persetubuhan itu, macam mana dia nak buat? Dia ambil air semaya dulu, mana lepas persetubuhan ambil air semaya dulu, lepas pada tu apa sebab? Sebab apabila kena air dia jadi lebih bersih, lebih suci dan lebih mencergaskan, lebih suci. Yang kedua, kalau dia tertidur dalam keadaan salah satu daripada dua bersucinya ada. Sebab dalam hadis ada disebutkan dia tak sah, Nabi SAW tak sah dibangkitkan dalam keadaan kotor. Mana kotor kedua-duanya, hadas besar, berhadas besar. Lepas tu air semaya pula tak ada. Jadi dengan ambil air semaya tu, sekurang-kurangnya separuh daripadanya sudah ringan dah. Sebab itulah Imam Malik apabila ditanya, orang tanya dia, macam mana dengan air semaya ni, apa makna air semaya? Air semaya ni lah lepas pada bersetubuh. Untuk apa buat ambil air semaya? Kalau kita nak kata nak ngaji, nak apa pun tak boleh sepatutnya juga. Nak semaya tak boleh sepatutnya juga, kena mandi dulu. Dengan ambil air semaya apa faedah? Lepas tu kalau kita nak kencing, kalau kita tidur jenera tu batal juga air semaya. Mengikut orang yang kata tidur tu membatalkan air semaya. Apa makna? Imam Malik kata inilah air semaya yang mana tidak batal dengan kencing, berak, tidur tak batal, kecuali apabila seseorang itu mengulangi persetubuhan, batal air semaya. Air semaya jenis lain ni, bukan air semaya perbuatan tu. Air semaya tu serupa dengan air semaya biasa ni, tapi kalau air semaya biasa ni ketuk batal air semaya tu, hak ni tak batal ni. Sebab itulah Jalaluddin As-Suyuti buat teka-teki gapo dia air semaya yang tidak batal dengan hadas kecil. Air semaya mana? Jawabnya air semaya ni, air semaya selepas seseorang itu berjunub. Air semaya ni tak batal, tidur pun tak batal, jendera apa dikira jendera dalam keadaan ada air semaya. Kalau ketuk ke, kalau kencing ke, kalau berak pun tak batal air semaya. Air semaya ni baru batal apabila dia mengulangi persetubuhan. Kalau selagi dia tidak mengulangi persetubuhan, tak batal air semaya itu apa pun. Itu kata-kata Imam Malik. Jadi berwuduk ni di antara tu, wuduk ni sama ada wuduk lughawi ataupun wuduk yang sebenarnya seperti kita kata tadi. Jadi adalah
untuk kebaikan lah. Yang seterusnya ada juga hikmah dia selain daripada tu. Malaikat ni dia tidak suka pergi dekat orang yang kotor. Apabila kita berhadas ni semacam kekotoran, kekotoran maknawi, yang kita tidak boleh faham lah dari segi zahir. Kita berada dalam kekotoran maknawi. Malaikat dia boleh tu. Kalau kita boleh hidup bau busuk, bau sedap, hak boleh hidung kita boleh rasa saja, boleh dapat saja. Nah, tapi kalau akidah ataupun perangai jahat tu kita bau kah? Tak bau hak tu. Tapi malaikat dia boleh, dia tahu orang jahat dia tak segi dekat. Busuk. Orang kotor dia tak segi dekat. Busuk. Orang dia buat sesuatu yang bercanggah dengan agama lah, misalnya ada patung kau dalam rumah dia, dia tak boleh masuk dalam rumah tu. Pasal busuk. Dalam Quran pun ada sebut itu semua tu rijsun, mana kekotoran min amali syaitan. Dia tak sih. Itu sifat malaikat. Baru dia pergi sekurang-kurangnya dalam keadaan ni, sebab kalau nak kena mandi belaka jadi susah. Mesti kena mandi, susah. Dia bagi kemudahan iaitu dengan ambil air sembahyang. Bila kita ambil air sembahyang, malaikat pergi dah. Dengan maksud tu salah satu hikmahnya. Malaikat pergi dah. Apabila malaikat pergi, kita dalam keadaan terkawal. Sebab apa? Dia duduk berlawan dengan syaitan. Syaitan kita tak nampak, tapi malaikat nampak, dia sama-sama nampak tu. Dia boleh kawal kita. Tapi kalau kita tak ada air sembahyang, syaitan saja boleh pergi dekat kita. Malaikat tak ada. Itu salah satu kelebihan ambil air sembahyang. Sekiranya seseorang itu bersetubuh dalam keadaan berjunub, itu faedah. Bab orang berjunub mahu tidur atau boleh tidur. Nak tidur tak apa. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata Umar bin Al-Khattab menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia berjunub pada waktu malam. Yang ni apa yang harus dia buat? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tawadda waghsil dhakarak thumma nam. Ambil air sembahyanglah, lepas tu basuh zakarmu, kemudian engkau tidur. Mana tidur boleh, tapi kena buat lagu ni dulu. Orang berjunub boleh nak tidur tak apa, tapi kena buat lagu ni dulu. Sebab tadi juga wuduk ni, mana wuduk gapo? Boleh jadi wuduk biasa ni air sembahyang, ataupun wuduk dengan makna basuh, cuci mulut, muka. Sebab apabila seseorang itu dia bergaul dengan isterinya, ada kemungkinan macam-macam lah. Jadi dengan sebab itu elok makna membersihkan diri tadi, itu dengan makna wuduk. Wuduk lughawi itu kalau nak kira dari satu segi lebih sesuai di sini. Sebab apa? Dia suruh basuh zakar kemudian. Kalau wuduk dulu, wuduk ni wuduk ambil air sembahyang, apa makna basuh zakar kemudian? Terutama bagi orang yang mengatakan menyentuh zakar itu membatalkan air sembahyang. Apa makna? Sia-sia. Tetapi kalau kita mengikut pendapat Imam Malik tadi, wuduk ni tak batal ni dengan apa-apa pun, kecuali dengan mengulangi persetubuhan itu baru batal. Tak ada masalah lah. Dan orang yang berpendapat sentuh zakar itu tidak batal air sembahyang, tak apa juga. Tetapi bagi orang yang mengatakan wuduk di sini, maksudnya wuduk air sembahyang, dah basuh zakar di sini, basuh zakar sungguh. Tetapi bukan makna basuh zakar kemudian di sini. Basuh zakar dulu, wuduk kemudian. Sebut kemudian, itu tidak bermakna dilakukan kemudian. Sebab ataf di sini, ataf dengan waw. Ataf dengan waw dari segi nahunya dia memberi makna mutlaqil jam'i. Semata-mata nak cerita benda ni yang patut dibuat. Bukan nak cerita dari segi tertib dia. Tertib dia buat mana hak sepatutlah, hak sepatutnya. Orang yang mengatakan sentuh zakar tak batal air sembahyang pun, bukanlah dia menggalakkan sebelum sembahyang tu peganglah dulu. Dia pun tidak kata lagu tu juga. Hak lebih moleknya tak sah lah. Hak lebih moleknya. Jadi hak lebih sesuainya basuh zakar dulu. Jadi sebut basuh zakar kemudian ini tak jadi masalah sebab ataf dengan waw. Ataf dengan waw dengan arti semata-mata benda tu dilakukan, perkara ni dilakukan. Seperti kita kata dalam nahwu lah, dia kata misalnya kita kata ja'a Zaidun wa Khalidun. Ja'a Zaidun wa Khalidun. Wah, apa-apa lagi lah kita kata. Wa Mahmudun, misalnya kita kata Khalid, Zaid dan Mahmud mari.
Hak mana mari dulu, hak sebut dulu mari kau. Tak boleh dipahami gitu. Mana ketiga-tiga tu mari. Tak tahu hak mana dulu hak mana kemudian. Tidak jelas. Tapi kalau kata ja'a Zaidun fa Khalidun fa Mahmudun, tu baru mesti. Baru mesti. Sini wow, dia kata wow. Tak apa kalau sebut tawaduk dulu pun tak ada masalah. Itu makna dengan takwil lah, dengan takwil. Orang berjunub boleh makan ataupun mahu makan. Bagaimana, boleh ke tidak? Mana sebelum dia mandi? Jawabnya boleh. Boleh. Riwayat daripada Aisyah, katanya Nabi SAW apabila mahu tidur dalam keadaan berjunub, baginda berwuduk seperti wuduknya untuk sembahyang. Yang ditakut-takut kita kata wuduk ni wuduk lughawi dengan makna membersihkan diri. Tidak. Mana wuduk untuk sembahyang. Kalau nak tidur. Seterusnya dalam riwayat satu lagi ni ada tambahan. Dan apabila baginda mahu makan dalam keadaan berjunub, dia akan basuh tangan dia. Dia tidak berwuduk, basuh tangan saja. Yang ni tidur ni lebih berat lagi daripada makan minum. Kalau makan minum tak ada air semaya pun tak apa, sekadar basuh, cuci tangan, mulut, komor ke apa, boleh dah, tak apa dah. Tapi kalau tidur, dia lebih kuat lagi. Walaupun tidak sampai wajib ambil air semaya tu, tapi mengikut mazhab Zahiri, bukan semua mazhab Zahiri juga, sekumpulan ulama-ulama Zahiriyah dan Ibnu Habib, anak murid Imam Malik, dia kata wajib. Kalau nak tidur wajib kena ambil air semaya. Kalau tak ambil air semaya dosa. Gitu. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib, molek saja, elok saja, bagus kalau ambil air semaya. Sebelum tidur tu pun. Nak makan pun begitu juga, elok juga kalau ambil air semaya. Tapi kalau tak ambil air semaya tak apa. Tak ambil air semaya. Terutama dalam hadis ni disebut basuh tangan saja. Basuh tangan, basuh mulut kan, mana yang patut basuh. Lepas tu boleh makan. Nak baca, boleh baca. Tak ada satu. Nak baca, kau nak apa-apa kerja, boleh. Tak apa. Cuma masalah baca Quran itu ada khilaf lah. Tu ada khilaf. Tapi kalau baca buku, baca biasa ni tak apa. Tetapi Ibnu Wahab meriwayatkan dari Yunus, kisah hak makan ni dalam riwayat Ibnu Wahabnya terhenti setakat Aisyah, seolah-olah Aisyah yang kata begitu. Aisyah yang kata begitu. Terhenti setakat Aisyah. Mana hadis ini tidak marfu'. Lepas tu Imam Abu Daud kata Salih bin Abil Akhdar meriwayatkan dari Zuhri seperti Ibnu Mubarak. Yakni hak ni marfu', hadis ini marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia dalam riwayat Salih bin Abil Akhdar ini dengan syak pula, dari Urwah ke, dari Urwah atau Abi Salamah. Dari Urwah atau Abi Salamah. Adapun tadi dari Abi Salamah saja tanpa syak. Dalam riwayat Salih bin Abil Akhdar ni ada syak, Urwah ke ataupun Abi Salamah. Gitu. Zuhri ambil ni daripada Urwah ke ataupun daripada Abi Salamah. Itu syak. Lepas tu Auza'i meriwayatkan dari Yunus, dari Zuhri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Ibnu Mubarak juga. Yakni hadis ini diriwayatkan secara marfu', bukan terhenti setakat Aisyah saja. Kalau kita kata Aisyah pun, setakat Aisyah pun, takkan Aisyah nak reka cerita dia? Orang panggil mauquf ni pun fi hukmil marfu' juga. Sebab Aisyah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lagu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lagu ni. Kalau berhenti setakat dia pun, takkan dia nak reka cerita? Bab man qala al-junub yatawaddau. Sekat tu dah. Allah.